Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kepada perkataan dia dalil ataupun hujah mengenai keluasan ilmu Nabi dan banyaknya pengetahuan dia. Antara bukti menunjukkan Rasulullah ni orang pintar adalah Rasulullah diberi Al-Quran. Rasulullah tidak pandai membaca tapi diberi Al-Quran. Apakah maksud Al-Quran? Tersimpan bermacam-macam jenis ilmu. Antaranya katanya ulama, Al-Quran itu ada banyak kelebihan, ada banyak ilmu. Antaranya berkata Qadi Abu Bakar Ibnu Arabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Qanunut Ta'wil, kata dia ilmu Al-Quran ni ada 70,450 jenis ilmu. 70,450 jenis ilmu dalam Al-Quran, dan dikali dengan 4 benda. Kerana Rasulullah kata Al-Quran itu ada zahir dia, ada batin dia, ada had dia, ada mutlak dia. Maka ilmu hak 70,000 tu dikali dengan zahir dia, batin dia, hak dia, mutlak dia. Maka ilmu Al-Quran sampai sekarang orang duduk kaji tak habis-habis. Rasulullah tak pandai membaca, tak pandai menulis, tak ada sijil wala sekeping pun. Tak ada pengiktirafan Rasulullah pernah belajar dengan siapa-siapa. Tiba-tiba pada usia 40 tahun Rasulullah membawa satu ilmu pengetahuan, satu benda yang orang Arab tenganga dengan ilmu hak dia bawa tu, sedangkan dia tidak belajar. Maka sebagai seorang Nabi, antara sifat seorang Nabi adalah fatanah, bijaksana. Maka Rasulullah tidak pandai membaca, lagu mana pula bijak. Kita faham bijak tu pandai membaca, pandai menulis, ada CJ 2-3 keping, ada PhD kau gapo dia, hak tu baru pandai. Berarti kalau tak ada CJ, berarti orang ni tidak pandai. Kalaulah kita menilai kepintaran, hebat dan bijak itu menurut CJ, nescaya Rasulullah tak masuk dalam kategori orang pandai. Jadi penilaian yang kita guna sekarang salah. Menilai ke seorang itu pintar dengan CJ dok. Kalau tidak, Rasulullah tak masuk dalam orang pintar dan masuk dalam orang bodoh pula. Maka kepintaran yang sebenar adalah orang itu bijak di dalam kehidupan dia, bijak dalam menguruskan kehidupan dia. Bahkan Rasulullah kata orang bijak itu orang yang beramal, orang yang tidak ikut hawa nafsu, wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang beramal untuk kesudahan lepas pada mati. Manakala orang bodoh pula, orang yang tidak beramal, tak buat amalan atas muka dunia, tetapi cita-cita dia duduk dalam syurga,
khoyanya dia duduk dalam syurga. Ni orang bodoh, buat kerja dok tiba-tiba khoya nak. Duduk muka pintu. Bila nak makan buah durian? Demo tanah kau dok? Tak tanah. Lepas tu dok khoya. Nya suka demo perbuatan lagu ni tu dipanggil angin-angin. Begitu juga orang bodoh atas muka dunia tidak beramal tapi khoya duduk dalam syurga. Hamba berkali syurga nombor 2 tak apa dah. Weh tu beramal dok, semaya dok, ngaji fardu ain dok, tutup aurat dok, tiba-tiba tamanna 'alallahil amani, khoya dengan Tuhan banyaknya hamba masuk surga ni. Kita benda dunia pun kalau kita tak buat tapi kita cita-cita, ai gila. Gi bukan main, pukul 9:30 lagi. Naik kereta, bawa beg pergi airport. Gi airport, nak naik kapal terbang. Dia mau tanya beli tiket, tak beli. Gila. Pukul 9:30 lagi dia mau nak cari kapal dia kata nak naik kapal terbang. Mana tiketnya? Allah semaya dok nak masuk surga lagu mana? Nak masuk surga nyopok kita tanya hok jahat setara mana? Nak masuk surga tu hai semacam. Cita-cita tak sedok kira. Tapi dia mau buat kau tak buat. Allah, benda dunia ni suka seluk orang. Tobat jaga tu suka seluk. Jaga airport tu kalau kita tanya, pocik ni sungguh lelah jalan mari. Apa nak naik kapal terbang? Tiket pukul berapa? Tak beli tiket. Sudah. Pas nak naik lagu mana dia ambat demo tak benar. Suka seluk. Begitu juga dalam syurga, kita nak ada syurga. Nabi kata bodoh perbuatan lagu ni. Tak beramal, memelah Tuhan boleh buat kalau nak masuk syurga tanpa amalan boleh. Tetapi perbuatan lagu ni bodoh kita panggil. Tu nilai bodoh dan cerdik. Tapi kalau kita nanai butir dia, semua gapo dia, jiruh gapo dia. Lepas tu kita pun duduk atas muka pintu kita bila nak makan. Orang tak marah. Dia mau tanah butir dia. Dan dah depan tu. Tak apa tunggulah. Apa orang tak kata bodoh? Beza gapo di antara dua keadaan ni? Hak ni tak ada perbuatan langsung nak buat nak makan buah dia. Tapi cita-cita ni panggil angin-angin, hak ni cita-cita. Maka cita-cita tak apa. Kita buat amalan tiba-tiba kita bercita-cita dengan Tuhan nak masuk syurga, tak apa. Tak ada masalah apa. Hak ni tak beramal ni. Tu maksud bodoh katanya Nabi. Bukanlah bodoh tu tidak ada sijil, bukanlah bodoh itu tak pandai membaca. Kadang-kadang hak pandai membaca lebih bodoh tindakan daripada hak tak pandai membaca. Kadang-kadang orang tak pandai membaca tak rasuah 4 juta. Hak pandai menulis, hak pandai baca hak SPM boleh rasuah 4 juta, 5 juta. Orang tak erti apa dia 5 riyal tak berani nak ambil ketah kakak. Cerdik tak cerdik. Jadi penilaian cerdik Nabi nak beki cara kita nilai kepintaran dengan kebodohan lagu mana. Antaranya Nabi Muhammad diberi Al-Quran. Pelik sungguh. Diberi Al-Quran dia tidak pandai membaca. Patutnya berilah pada orang ada ilmu. Di tanah Arab ni ramai orang yang boleh membaca. Ahlu kitab tu macam-macam boleh baca. Ahli dalam bab kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Beri kepada dia. Apa beri kepada Nabi Muhammad? Nak royak. Supaya orang kafir tak royak. Quran ini mari daripada Nabi Muhammad. Kalulah Nabi Muhammad ni orang pandai membaca dan menulis, nescaya orang akan kata mereka mu pandai baca, mu pandai menulis, mu mengaji dengan sore-sore. Dak Nabi Muhammad semua tak ada lagu tu tiba-tiba boleh membaca benda yang orang tak boleh nak membaca. Lebih tinggi ayat-ayat di dalam Al-Quran, surah-surah di dalam Al-Quran, sependek-pendek surah Inna A'taina pun tak ada orang boleh lawan. Tak ada orang boleh lawan susunan dia. Dari sudut bahasa dia, dari sudut balaghah dia, dari sudut pengetahuan dari sudut ilmu nahwu, ilmu sorah dalam tu. Hak tu dari sudut ilmu saja. Rahsia pula kelebihan baca surah ni ada kelebihan. Banyak benda pula. Pening orang-orang tanah Arab. Kalau orang alim waktu mari dah orang kata dia mau belajar dengan sekian. Bahkan Rasulullah pernah dituduh belajar dengan orang. Rasulullah mu belajar dengan seseorang. Orang yang dituduh itu bukan orang Arab. Ada seorang hamba yang berada di Mekah duduk jauh. Dia kata Nabi Muhammad tak biasa ngaji dengan dia. Maka dalam ayat Quran kata, mu nak tuduh Nabi Muhammad ngaji dengan dia. Sedangkan ayat Al-Quran ini, surah Al-Quran ini adalah lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Mu nak tuduh yang mengaji hak ni orang bukan Arab, dia nak mengaji dengan bahasa Arab. Tiba-tiba dia mari Al-Quran dengan bahasa Arab nak mengaji ke mana?
Kalau dia ngaji dengan orang luar, mesti dia kecek guna ayat Al-Quran ni bahasa luar. Ni bahasa Arab betul ni. Yang ngaji dengan siapa dia? Tak tahu. Putus hujah orang kafir. Nak menolak kata nak Al-Quran ni betul-betul mari daripada Nabi Muhammad. Maka apa sebab tak ada bukti yang ngaji dengan siapa-siapa dia pun tak. Tiba-tiba umur 40. Semua orang kampung tahu Nabi Muhammad tak pernah belajar pun. Tak ada pergi nadah dengan siapa-siapa dia. Tiba-tiba boleh membaca, boleh menulis. Bila-bila tiba-tiba boleh buat mari Al-Quran. Membaca Rasulullah tak boleh, menulis tak boleh. Tetapi kalau sahabat tulis surat salah depan Rasulullah, Rasulullah kata kalau as-salah tu biduni luar, jangan tambah wa deh, as-salah ataupun tambah wa. Rasulullah tegur pula, Rasulullah tak pandai membaca. Nak ayat kata mukjizat Rasulullah. Nah. Maka Rasulullah terima ayat Al-Quran yang pertama surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebagaimana disebut di dalam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, berkata ia awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya shadiqah minan naum. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falakis sabah summa hubbiba ilaihil khala fakana yakhlu bi gharihi ra fayatahannas bihi wa huwa yata'abbuda layali zawati adad wa kana yatazawwadu lizalika hatta ja'ahul haqqu wa huwa bi gharihi ra wa ja'ahul malaku faqala lahu iqra faqala ma ana biqari'in. Dalam hadis Bukhari dan Muslim katanya Sayyidina Aisyah, permulaan pekerjaan Rasulullah mula-mula nak jadi nabi, apa dia hak berlaku. Katanya Sayyidina Aisyah, mula-mula Rasulullah nak dekat-dekat nak jadi nabi, maka dia mari mimpi-mimpi pelik. Rasulullah sebelum usia 40 dekat-dekat nak jadi nabi, mari mimpi-mimpi yang pelik-pelik. Mimpi itu hak dia mimpi akan berlaku esok kau bila kau sebagaimana cahaya pada waktu subuh. Yakni hak dia mimpi itu betul-betul akan berlaku. Yakni mimpi yang benar. Jadi perjalanan Rasulullah pertama mimpi dulu. Mari sebagai mimpi dulu. Sebab tu Rasulullah kata mimpi yang benar itu satu daripada 46 kenabian. Satu daripada 46 kenabian. Akhir zaman orang yang benar kata-kata dia orang yang paling jujur mimpi dia. Kita nak dapat mimpi yang benar, mimpi yang indah, jangan kecek nipu katanya Nabi. Kerana apa? Kerana mimpi itu 1/46 daripada kenabian. Ini Rasulullah ni. Maka lepas pada Rasulullah mari mimpi pelik-pelik, summa hubbiba ilaihil khala. Rasulullah mula menyendiri. Mula pergi ke Gua Hira. Pak kita pergi ke apa dah? Gunung Jerai ke apa dia ke nah. Jadi Rasulullah permulaan nak jadi nabi dia pergi suluk. Ni dalil ulama-ulama tariqah kata suluk tu penting. Maka Rasulullah mula bersuluk. Sebelum Rasulullah bersuluk tengok perubahan. Sebelum dengan selepas bersuluk. Rasulullah mula bersuluk di Gua Hira. Mulalah dia yang masuk 2-3 bulan. Sayyidina Khadijah bawa bekalan, maka gilah dia 2-3 bulan. Habis bekalan turun pula, pergi duduk gitu. Duduk mikir. Duduk suluklah. Duduk jernih ke hati, duduk mikir mengenai umat, duduk apa dia. Maka apabila lagu tu barulah mari wahyu. Jadi pok kita pergi Gunung Jerai tu bukan cari wahyu ni. Suluk saja. Jangan kata amo suluk nak jadi nabi, jangan. Suluk jadi nabi tak ada dalam istilah ni. Maka suluk ini ada. Manusia tengok nabi sebelum daripada suluk, masyarakat Mekah tak berubah. Wahyu tak turun, tapi lepas pada suluk tengok. Rasulullah ubah masyarakat Mekah lepas pada. Dia turun barulah jadi nabi, boleh jadi gapo. Maka begitu jugalah orang-orang ulama-ulama dulu bersuluk. Cari gua, Rasulullah cari gua. Boleh kau nak suluk atas masjid? Boleh. Tapi apa Rasulullah cari Gua Hira? Maka ulama-ulama yang suka mencari sunnah Nabi, dia cari belaka, dia ikut belaka hak Nabi buat. Nah, kita lah ni ikut hak Nabi buat. Bukan ikut siapa-siapa dia. Hak Nabi buat suluk di gua-gua, kita pergilah cari gua-gua. Kenapa Rasulullah cari gua? Kerana ulama kata di tempat-tempat lagu tu tak ada orang buat maksiat. Tempat tu bersih.
Tempat tu tak ada maksiat, jadi suasana tempat turun rahmat, tempat tak ada maksiat, tak ada tempat turun neraka Tuhan, tak ada tempat marah Tuhan. Maka kita cari tempat lagu tu. Kita sekarang pun pergi cari gua-gua, bukan nak bersaing dengan jin. Nah, pergi cari gua bukan nak pergi saing dengan jin. Kita tu jin dah. Masa nak saing lah dengan jin, yang muka kita dah jin dah. Nah, jadi kita nak pergi cari bersihkan diri sebagaimana Rasulullah sunnah dia, maka dia pergi ke gua-gua. Lama bersuluk. 2-3 bulan sekali Sayyidina Khadijah siap makan ni. Habis makan ni baru turun pula. Siap naik pula. Jadi Rasulullah tak minat nak saing dengan orang kerana mengganggu dia. Apabila lama dak bersuluk, mari benda lagu ni. Maka ulama kata kalau orang rajin bersuluk, rajin nak pergi betapa di gua-gua, maka Tuhan tak mustahil kalau Tuhan ilmu kepada dia. Gapo dia tak tahulah, bergantung kepada kita lah. Sebagaimana Rasulullah dapat kenabian, dapat wahyu yang pertama lepas daripada bersuluk. Maka apabila lagu tu, maka marilah malaikat Jibril. Mari peluk ke belakang Rasulullah tengah duduk. Lah ni siapa dia kalau pergi ke Gua Hira boleh nampak lagi lubang dia tu nampak ke Kaabah kan. Lubang depan Rasulullah duk ita dalam gua lagu tu. Maka dia tengok kapur dia, kapur aku nak jadi lagu mana lah Mekah ni. Aku rasa tak puas hati rasa buat apa ke. Dia jadi mikir lagu tu. Mikir buat apa duk sembah berhala benda nampak macam tak ada pedah. Maka Rasulullah duk mikir, marilah tiba-tiba satu lembaga. Bukan dewa sayap labuh, bukan kata hatu raksasa bauta maharaja wana dak. Marilah Jibril peluk belakang Rasulullah. Rasulullah kata siapa dia mari peluk ni. Mari Rasulullah tak boleh nyawa, maka Jibril kata Iqra ya Muhammad. Baca ya wahai Muhammad. Maka Rasulullah kata ma ana biqari'in, aku tak ana baca. Tiba-tiba mari suruh baca gapo dia. Maka Jibril peluk lagi. Peluk siapa Rasulullah? Baca wahai Muhammad. Rasulullah kata ma'ana biqari'in, aku tak reti baca. Tahu dah tak reti baca apa dia. Maka aku pergi betul-betul duk suluk, tak ada guna apa dia, tak ada kata tiru duk orang kau apa dia, aku betul-betul mari daripada aku, bukan amal. Maka kali ketiga katanya Jibril, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Maka Rasulullah kata ma'ana biqari'in, aku tak boleh baca weh. Hamba ngaku sungguh hamba tak reti baca sungguh, bukan kata wak lolok. Maka katanya Jibril kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Turun ayat yang pertama kepada Rasulullah secara automatik dia sudah dilantik menjadi nabi. Rasul belum lagi. Dia tak diperintahkan untuk berdakwah lagi, dia hanya menerima wahyu. Jarak di antara Nabi Muhammad jadi nabi dengan Rasul 3 tahun lebih kurang. Maka Rasulullah lepas pada turun wahyu 5 ayat ni dia tunggu pula turun bila. Sekarang dah lantik jadi nabi dah. Tahu mana lantik jadi nabi? Apabila turun ayat Quran ni, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan semua perkara. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia itu daripada darah beku. Alaq. Alaq ni dalam bahasa Arab litoh. Maka orang ni baru jumpa alaq ni maksud dia litoh. Spray pula. Ekstri rupanya manusia ni apabila dalam perut ibu dia supo litoh. Mula-mula kejadian dia apabila lekat benih anak dia jadi supo litoh. Kita gantung di rahim ibu kita tu macam litoh. Welung baru jumpa 1400 tahun baru jumpa lo ni kata manusia tu betul-betul alaq. Iqra wa rabbukal akram, bacalah Tuhanmu lebih mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar ilmu itu dengan qalam, pena. Yakni kita nak belajar ni mesti ada alat dia. Setiap benda tu mesti ada alat dia. Alat berzikir ada alat dia, nak baki ada alat dia, semua alat belajar antaranya adalah qalam, catat, hafalan. Allamal insana ma lam ya'lam, Tuhanlah yang mengajar manusia benda-benda yang ia tidak ketahui. Ada ulama kata maksud insan sini adalah Nabi Muhammad. Allamal insan, yang mengajar seorang insan, yakni Nabi Muhammad benda yang ia tidak ketahui. Ilmu Nabi Muhammad sangat tinggi. Apabila lagu tu
Nak mengajar kata Nabi Muhammad, mu baca dengan nama Tuhanmu, bukan dengan ilmumu, bukan dengan kepandaianmu, bukan dengan kepintaranmu, bukan dengan ilmu kajianmu, research kamu ke, baca dengan nama Tuhan. Berarti ilmu Nabi Muhammad betul-betul mari daripada Tuhan, bukan belajar dengan siapa-siapa. Sebab tu ayat yang pertama, Iqra bismi rabbika. Baca bukan dengan kepandaian kamu, bukan dengan kepintaran kamu, bukan dengan maklumat hok mu baca ko, bukan dengan pengalaman dak, baca dengan nama Tuhan. Yakni dengan nama Tuhan mu dapat ilmu ni. Nah, nak mengatakan, nak mematahkan hujah orang-orang kafir mengatakan ilmu Nabi Muhammad mari daripada usaha dia. Betul-betul lah Nabi Muhammad ni dapat ilmu daripada Tuhan direct. Maka apabila lagu tu Nabi Muhammad peluk lagu tu, maka Nabi Muhammad lari kita. Bukan kata jumpa hatu, jumpa katok dalam hutan, muka katok hutan dia besar sikit, lari tak tahu alik-alik jatuh dah. Katok Nabi Muhammadnya peluk di Jibril, lari dia unggah. Apabila unggah turun daripada Gua Hira, siapa dia tahulah Gua Hira ni ke mana. Maka nampak Jibril cokoh tinggi lagu tu, pala tak tahu mana, kayak tak tahu mana, koholah dia unggah lari masuk dalam rumah. Dalam keadaan gementar Rasulullah kata kakak. Maka ulama kata Rasulullah ni lari buat apa Rasulullah lari? Buat apa Rasulullah kelik dalam keadaan ketakutan, katanya ulama. Dalam kitab-kitab sirah kata kelik memang takut sungguh. Siapa bimbang isteri dia Sayyidina Khadijah kata buat apa sekala berani sangat. Ni jolo ni kena kok gapo dia. Tetapi Sayyidina Khadijah ni orang bisa sungguh. Orang pengalaman. Nah, dia pernah berkahwin 2 kali sebelum berkahwin dengan Rasulullah. Orang pernah pandai layan tok laki lagu mana. Tok laki tahi demai dia layan lagu mana. Tok laki tengah serabut dia layan lagu mana. Kalau orang tak biasa menikah, anak dara katanya ulama sudah Nabi Muhammad masa tu. Budak-budak yang mari tanya, ada gapo dia be? Atu jenis lagu mana? Jadi kau serabut perut. Maka Khadijah sesuai pada masa tu, pada masa mula-mula turun wahyu, sesuai sungguh Khadijah jadi isteri. Dia ada pengalaman banyak. Apabila lagu tu dia ambil kain selimut, baluk Rasulullah dia kata jangan bimbang ya Muhammad. Mu orang juruh, mu tak sedar takutlah. Nah, mu muliakan tetamu, mu memuliakan janda-janda, mu cara kau anak yatim, rasa Tuhan tak akan hina mu. Makhluk-makhluk jahat tak berani dekat denganmu. Mu orang juruh, mu orang gapo. Jadi nak suruh Rasulullah tenang. Maka keistimewaan nikah dengan janda. Pandai dia. Nah, kalau nikah dengan anak dara ni dia banyak nak main, banyak nak gurau. Tak tahu situasi nak buat lagu mana. Tetapi Rasulullah ni nikah dengan janda tu kelebihan dia. Nah, apabila lagu tu Rasulullah kata tu katanya ulama bukan takut ke Jibril, tetapi takut kepada tugas dia akan pimpin. Sudah dia mikir, sudah aku jadi nabi lah selok lah. Besar tanggungjawab. Maka dia ketar takut, sudah mikir tak sudah. Maka Sayyidina Khadijah ajak pergi jumpa dengan sepupu dia Waraqah bin Naufal. Nah, seorang yang alim, tua dah pada masa tu sepupu dia ni. Tua dan buta mata. Waraqah bin Naufal ni dia orang alim dan sempat menulis kitab-kitab Taurat asal. Kitab Zabur, kitab Injil. Orang alim sungguh dan orang beramal sungguh dengan kitab. Dan beragama dengan agama Hanif dipanggil. Hanif ni agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yakni tidak ada syirik lagi. Ibadat syariat tak ada lagi pada masa tu. Mungkin Nabi Muhammad tak muncul lagi. Maka dia ikut agama-agama dulu dan akidah-akidah dulu. Pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah bin Naufal kata, ayat cerita. Maka Nabi Muhammad ayat cerita sekian-sekian. Maka Waraqah bin Naufal dengan yakin sebut, hok mari dengan mu ni, dia pernah mari kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Hok semenjak hamba tahunya, kalau benda lagu ni dia pernah mari kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Orang panggil dia namus. Namus ni maknanya nyamuk, yakni benda bersayap. Pak kita orang panggil Jibril. Maka apabila mana-mana orang yang berjumpa dengan makhluk ni, katanya Waraqah bin Naufal, orang yang berjumpa dengan namus ini, jumpa dengan benda bersayap lagu ni, sudah kamu akan dihalau daripada kaum kamu. Kamu akan dibenci oleh kaum kamu.
Kamu akan dihalau macam-macam lah, akan didustai, akan disakiti, akan difitnah oleh kaum kamu. Nabi Muhammad kata, bapanya? Jolo ko. Sebab sekarang hamba saya belakang kat hamba. Panggil hamba Al-Amin, sangat amanah. Semua orang pergi kedai kopi dia mau suka belakang Muhammad, masya-Allah orang juru sungguh. Semua orang suka belakang hamba tahu. Apa dia nak ambak saya? Tak ada sebab, tak ada gapo. Tradisi dia lagu tu. Semua orang-orang dulu yang pernah jumpa dengan Namus ni, dia akan jadi lagu tu. Maka mu sekarang Nabi akhir zaman. Sudah kau kenal Nabi Muhammad. Apa nak cerita berang sudah. Nabi Muhammad start daripada tu, apabila dia tahu dia Nabi, maka dia cerita-cerita, dia tunggu bila nah lagi wahyu nak mari pula. 3 tahun lepas pada tu baru mari pula wahyu yang kedua. Wahyu menyuruh ke Rasulullah dakwah. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka bakabbir wa siyabaka fatahhir. Pada masa itulah baru Rasulullah disuruh untuk berdakwah, mengajar masyarakat, mengajar umat kepada akidah yang sebenar. Barulah jadi rasul. Wallahu a'lam. آمين.